Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan PDPR kita pada petang ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, apa khabar semua anak-anak murid? Okey, Ustazah nak sambung lagi tajuk puasa. Okey, Ustazah dah terangkan hari tu daripada pengertian hukum, perkara syarat wajib, syarat sah, perkara sunat. Okey, hari ni kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, rujuk buku teks muka surat 68. Perkara yang membatalkan puasa. Okey, seperti sebelum tu Ustazah terang lebih detail lagi. Okey, Ustazah sebutkan satu persatu. Okey, kamu semua ikut. Perkara yang membatalkan puasa ada lebih kurang 10 perkara. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Kelima, gila walaupun sekejap. Keenam, bersetubuh pada siang hari. Ketujuh, berbuka sebelum waktunya. Ke-8, keluar air mani dengan sengaja. Ke-9, keluar haid dan nifas. Dan ke-10, murtad. Okey. Cuba kamu tengok satu persatu apa dia perkara yang membatalkan puasa. Okey. Nombor 1, nombor 3, nombor 8. Okey. Okey, itu Ustazah suruh kamu lihat. Okey, makan atau minum dengan sengaja, nombor 1 tu. Nombor 3 tu muntah dengan sengaja. Dengan nombor 8 tu keluar air mani dengan sengaja. Okey, apa jua perkara yang kamu lakukan dengan sengaja secara automatik. Secara automatik puasa kamu terbatal. Okey, ingat, apa jua perkara yang awak lakukan dengan sengaja seperti makan atau minum muntah ataupun keluar mani dengan sengaja, puasa kamu pada hari tersebut automatik terbatal. Okey, kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Memasukkan apa? Tak kiralah. Apa jua pun yang kamu masuk dalam rongga badan, maka batal puasa kamu. Okey, yang keempat, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Maknanya individu tu tak mampu dan tak berdaya. Okey, mabuk ni jangan kamu ingat mabuk minum arak je. Okay, ada juga perkara lain mabuk, seperti mabuk ni mungkin ibu yang baru hamil, baru mengandung, ataupun ibu yang mengalami alahan, ataupun orang yang bermusafir yang dia tak tahan ataupun dalam keadaan cuaca yang panas membuatkan dia tak tahan, dia panggil mabuk. Dia kepala dia pening, boleh memudaratkan kesihatan. Okey, maka kalaulah sepanjang hari itu ia berlarutan yang boleh memudaratkan kesihatan dia, maka dia boleh berbuka puasa. Mana batal lah puasa dia. Kan? Okey, yang kelima, gila walaupun sekejap. Okey, macam mana nak kata ni? Gila walaupun sekejap. Okey, seandainya individu tu dia ada penyakit. Okey, kita tak boleh nak sangkal benda-benda lah ni. Okey, individu tu dia ada penyakit gila. Okey, seandainya lah pada tersebut dia lupa nak makan ubat. Apabila dia tak makan ubat, penyakit tu dia akan datang. Maka walaupun dia dalam hilang kewarasan
walaupun sekejap, maka puasanya terbatal. Itu yang dikatakan gila walau sekejap. Seterusnya, 6. Bersetubuh pada siang hari. Ini yang mana dah berkeluarga, dah berkahwin. Maka kena jagalah batas-batas ni. Jangan kita sampai lara. Okay, ingat bulan Ramadan untuk mengamalkan memanyakkan ibadah. Kan? Maka kita cuba elaklah perkara yang ke-6 ni. Yang ke-7, berbuka sebelum waktunya. Okey, Ustazah nak bagi contoh. Azan maghrib, contoh 7 suku. Belum lagi masuk 7.15, 7.10 dia dah berbuka. Sebab dia tersalah tengok jam. Dia tengah-tengah makan, tiba-tiba baru azan maghrib berkumandang. Maka automatik batal puasa dia. Walaupun tinggal hanya beberapa minit untuk berbuka. Okey, ingat nak berbuka tu dengar betul-betul, yakin masuk waktunya, pastikan dulu jam tu, jangan jam yang mati, kan? Kena tengok betul-betul. Kalau tidak, sia-sia puasa kita pada hari tersebut. Okey, yang ke 8 ni saya ulang balik, keluar mani dengan sengaja. Ni bagi lelaki. Ya, lelaki. Maka kata kena pandai jaga diri. Itu sebab bila berpuasa kita kena jaga, kena juga puasa mata, mulut, telinga. Inilah dia antara sebab-sebabnya. Bagi lelaki kena berhati-hatilah. Kena banyakkan amal ibadah. Cuba dalam mindset kita, bila je masuk Ramadan, kita banyakkan amal ibadah. Ke-9, keluar haid dan nifas. Okay, ini bagi orang perempuan. Okay, keluar darah haid dan nifas. Seandainya lah bagi wanita tersebut, kan, dia dah puasa, tepat berbuka 7.15, tapi dalam pukul 7, dia dah keluar darah haid. Kan, maka puasanya terbatal. Begitu juga yang darah nifas ni. Darah nifas apa dia? Darah nifas iaitu ibu yang darah yang keluar selepas melahirkan anak. Darah yang selepas keluar melahirkan anak. Ni bagi ibu yang ni lah, ibu hamil lah. Kan, dia bersalin. Kalau seandainya dia bersalin dia dah puasa siang tu, kemudian pada pukul 5 dia bersalin, ada keluar darah nifas, memang akan ada. Maka puasa dia batal pada hari tersebut. Okey. Dan yang ke-10, murtad. Okey, apa yang dikatakan dengan murtad? Apa yang dimaksudkan dengan murtad? Iaitu keluar dari agama Islam. Na'udzubillah lah. Ustazah harap kamu semua ingat, kita ni berasal daripada agama Islam, keturunan Melayu ke Cina ke India ke. Tapi apabila kita memegang agama Islam, kita pegang betul-betul, kita jaga kita punya akidah kita, tauhid kita, insya-Allah, ya. Janganlah kita dijauhkanlah perkara nombor 10 ni. Na'udzubillah bizalik. Kita tak nak. Biarlah agama kita dilahirkan agama Islam. Kita pegang agama Islam. Mana yang baru memeluk agama Islam tu, teruskan. InsyaAllah Allah akan bantu setiap insan ataupun makhluk yang dia sayangi ni. Okey, boleh faham tak apa dia perkara yang membatalkan puasa? Okey, saya ulang lagi sekali. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Ketiga, muntah dengan sengaja. Keempat, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Kelima, gila walaupun sekejap. Keenam, bersetubuh pada siang hari. Ketujuh, berbuka sebelum waktunya. Ke-8, keluar mani dengan sengaja. 9, keluar haid dan nifas. Ke-10, murtad. Okey, Ustazah nak terangkan sikit info. Okey, tengok pada muka surat 69 tu. Okey, ada nota kecil kat situ. Dia kata puasa yang telah terbatal wajib diganti. Atau yang ni qada. Wajib ya, anak-anak semua wajib. Jangan ingat kita dah dapat tak puasa pada hari tersebut, maka kamu pun bersukaria. Ingat,
Apabila kita tak puasa pada hari tersebut, kita wajib menggantikannya. Berapa hari awak tinggal? Contoh kalau awak demam, awak tak larat untuk berpuasa, kena makan ubat, katakanlah kamu 2 hari tak larat, maka kamu batal puasa, kamu tak berpuasa pada 2 hari tersebut, maka kamu perlu ganti selepas berakhirnya bulan Ramadan. Cuba buat, kan. Jangan ingat kita tak puasa, hurray. Jangan macam tu. Ya, kita kena ganti. Okey, menelan air liur tidak membatalkan puasa. Siapa yang kat sini bila puasa je telan air liur takut-takut? Air liur tidak termasuk ataupun dalam perkara yang membatalkan puasa. Okey, seterusnya tengok. Apa dia perkara makruh ketika berpuasa? Ada lebih kurang 6. Ada lebih kurang 8. Okey, ada lebih kurang 8. Tengok muka surat 70 tu. Okey, 70 dengan 71. Perkara makruh. Maknanya perkara makruh ni perkara yang sebaik-baiknya kita tinggalkan ataupun tidak buat, ataupun perkara yang sia-sia. Okey, pertama, bercakap perkara haram seperti mengumpat, memaki hamun dan lain-lain. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, bercakap perkara haram seperti mengumpat, memaki hamun dan lain-lain. Okey. Yang kedua, berbuka puasa atau bersahur dengan makanan yang haram. Saya ulang sekali, berbuka puasa atau bersahur dengan makanan yang haram. Ketiga, membuang masa dengan perkara sia-sia seperti berbual kosong. Okay, saya ulang, membuang masa dengan perkara sia-sia seperti berbual kosong. Keempat, banyak berkumur-kumur. Okey, apa dia? Banyak berkumur-kumur. Kelima, melihat perkara haram seperti melihat aurat, gambar lucah dan sebagainya. Keenam, menggosok gigi selepas gelincir matahari. Ketujuh, mencium isteri atau suami. Dan yang ke-8, berbekam atau mengambil darah. Okey, perkara makruh. Okey, perkara makruh ketika berpuasa. Pertama, apa dia? Bercakap perkara haram seperti mengumpat, memaki hamun dan lain-lain. Okey, ini perkara yang tidak baik. Maka kita jauhkanlah seperti mengumpat, kita nak memaki hamun orang dan sebagainya. Kenapa kita perlu memaki hamun orang? Kenapa perlu kita mengumpat orang? Okay, padahal Allah Ta'ala menyeru kita supaya apabila datangnya bulan Ramadan, banyakkan amal ibadah. Maka daripada situ Allah nak terapkan supaya diri kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan sabar, kan? Betul tak? Maka tidak akan wujudnya perkara makruh ni. Tidak akan adanya perkara makruh ini berlaku. Kan? Seperti yang ni, bercakap, mengumpat dan memaki hamun. Kalau kita seorang yang sabar, yang sentiasa istiqamah, yang sentiasa dalam keadaan yang orang kata bertenang lah, insya-Allah kita tidak akan mengumpat dan juga memaki hamun. Okey, yang kedua, berbuka puasa atau bersahur dengan makanan yang haram. Macam mana ni, Ustazah? Macam mana ni anak-anak murid? Okey, berbuka puasa ataupun bersahur dengan makanan yang haram. Seperti contoh, makanan tu kita tak tahu asal usul. Mungkin kita mencuri ataupun kita ambil hak orang lain. Kita buat makan dan bersahur. Kan? Maka akan jatuh apa? Hukumnya makruh sebab kita ambil hak orang lain tanpa minta izin. Okey, yang ketiga, membuang masa dengan perkara sia-sia atau dengan perkara seperti berbual kosong. Ialah perkara-perkara yang laruh. Orang kata ada masa tu untuk kita boleh berzikir ke, membaca Quran ke, membuat solat-solat sunat ke, tapi kita lebih suka bersembang kosong. Sembang kosong ni macam mana? Kita ceritalah.
kita bersembang lah, ceritalah hal-hal orang ke, ataupun hal-hal yang orang kata tak berfaedah, yang tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Itu yang dikatakan berbual kosong ataupun perkara sia. Yang keempat, banyak berkumur-kumur. Ni tak digalakkan. Tak digalakkan banyak berkumur-kumur. Ditakuti bukan apa. Apabila kita dah berkumur-kumur terlalu kerap, kita takut air yang kita kumur-kumur tu kita telan. Kan tiba-tiba alamak tertelan. Tak boleh. Maka kita kena kurangkan. Kalau boleh janganlah kan apabila kita mengambil wuduk ke, kita berkumur tu jangan terlampau kerap. Yakin kan berkumur terus buang. Okey. Dan seterusnya, melihat perkara yang haram, itu melihat aurat ataupun gambar lucah dan sebagainya. Okey, ini yang dikatakan kena jaga pandangan mata apabila Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan, kena jaga pandangan mata. Jangan tengok macam contoh, ada orang tu berpakaian menjolok mata. Kita pun terbeliak mata, tengok je, tak putus-putus. Kalau terpandang tu tak disengajakan, tak mengapa. Ini tak. Lagi dia nampak orang tu dengan pakaian seksi, lagi dia tengok je. Ataupun dia buka rancangan TV kan. Rancangan TV cerita yang orang tu seksi-seksi macam Hindustan ke apa. Dia tengok je. Tu tak boleh. Maka itulah Allah menyeru kita supaya melakukan amal ibadah. Jangan kita cuba terap dalam diri kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Okey, seterusnya menggosok gigi selepas gelincir matahari. Okey, gelincir matahari ni dalam pukul berapa? Lebih kurang maksudnya waktu zuhur, sebelum waktu zuhur tu kan. Kalau sebaik-baiknya selepas sahur tu kita teruslah gosok gigi. Tak perlulah nak tunggu sehingga gelincir matahari itu, seandainya lah kalau mungkin dia terlupa ke apa kan. Tapi sebaik-baiknya selepas je kita bersahur tu terus je kita menggosok gigi. Tak perlu nak tunggu sampai gelincir matahari. Okey, hukumnya makruh, tak batal pun tapi makruh. Bila makruh ni, apa yang kita buat ni akan mengurangkan pahala. Okey, seterusnya mencium isteri atau suami. Ini bagi orang yang dah berkahwin lah. Kan, kalau boleh elakkanlah. Elakkan. Okey, dan yang ke-8, berbekam atau mengambil darah. Okey, ini hukumnya makruh, tak batal seandainya individu tu dia ada masalah kesihatan yang perlu berbekam ataupun dia perlu doktor mengambil darah, maka hukumnya makruh. Kan, dia supaya tak datang mudarat. Okey, maka makruh tu kurang je lah pahala dia, tak terbatal lah. Jangan kita nanti berbekam tak boleh lah, Ustazah pernah ajar dulu, batal. Bukan, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Okey, boleh faham tak Ustazah masuk 2 tajuk hari ni? Okey, perkara-perkara yang membatalkan dan juga perkara-perkara makruh. Kamu boleh tahu beza mana perkara yang batal, mana perkara makruh. Jangan kamu samakan dua-dua tu. Yang batal tu maka iaitu puasa kita terbatal. Kalau makruh ni apa pahala yang kita buat pada bulan Ramadan tu dia akan berkurangan sikit lah. Tu sebaik-baiknya kita elakkan perkara makruh, kita banyakkan perkara sunat. Kalau boleh elakkan perkara makruh dan perkara yang membatalkan puasa ni, kita banyakkan melakukan perkara-perkara sunat. Okey, boleh faham ya? Boleh. Okey, Ustazah sudahi dengan kita sambung tajuk yang berikutnya. Tak silap Ustazah ada lagi 2 tajuk kecil, iaitu hikmah puasa, perkara sunat, hari sunat, hari haram. Hari haram. Okey, ada lagi dalam 3 tajuk kecil. InsyaAllah perjumpaan seterusnya Ustazah cuba habiskan tajuk yang tajuk ni. Kemudian kita akan ulang balik. Kita refresh balik pada tajuk utama sampai tajuk puasa. Iaitu apa? Solat sunat kan. Okey, kita refresh balik. Okey. Okey, sekali lagi perjumpaan, kita habiskan tajuk puasa ni. Okey, Ustazah harap kamu boleh faham apa yang Ustazah terangkan dalam rakaman video ni. Sekiranya kamu tak faham, kamu boleh call Ustazah terus ataupun membuat WhatsApp ke. Jangan malu, jangan segan. Okey, Ustazah boleh terangkan. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.